Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, hari ini sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4. So hari ini cikgu akan discuss untuk tajuk hujah. Okay, apa maksud hujah? Apa bezanya hujah deduktif dan hujah induktif? Okey, kita tengok dekat sini perbezaan dia macam mana. So first kali kita kena tahu hujah lah. So cikgu contoh sikit hujah. Okey, kita ada hujah deduktif. Kalau sebut saja deduktif, kita tulis DUK. Deduktif deduktif. Deduktif ni umum kepada khusus duk ataupun induktif. Okay, IKU. So mudah khusus kepada umum. So pelajar kena ingatlah duk dan IKU. Okay, kita tengok daripada textbooks. Dialog dua orang pelajar. Jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. So mutu Puan Sharifah tidak akan puji saya. Okey, apa maksud dia dekat sini Kenapa Puan Sharifah tak puji dia? Okey, of course Suhaimi tidak menyiapkan kerja sekolah dia lah. Okey, so daripada perbualan di atas, apakah kesimpulan yang boleh anda buat? Okey, adakah Suhaimi telah menyiapkan kerja rumah matematiknya? Okey, kita tengok seterusnya. Proses membuat kesimpulan berdasarkan penyataan dikenali sebagai penghujahan. So sekarang ni kita buat kesimpulan daripada penyataan, kita panggil dia hujah lah. Ni mudah, hujah. Hujah boleh terdiri daripada beberapa premis lah dan satu kesimpulan. So biasanya kita akan jumpa premis 1, premis 2 dan kesimpulan lah. So tapi premis ni dia boleh lebih daripada satu lah, maksudnya premis merupakan satu penyataan yang memberi informasi sebelum satu kesimpulan dibuat. Okay, dan kesimpulan merupakan suatu kesudahan pendapat atau keputusan. Okay, suatu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 premis dan satu kesimpulan. Okey, mesti ada sekurang-kurangnya 2 premis dan satu kesimpulan. Okey, kita tengok rangsangan minda kat sini Kita bezakan penyataan khusus dan umum. Okey. So ni aktiviti yang boleh dibuat di sekolah lah. Kita tengok beberapa contoh Contoh yang pertama, luas segitiga ABC ialah 8 cm². So kat sini direct dia dah ada ABC, dia dah ada 8 cm². So kita tahulah dia jenis penyataan khusus lah ni. Khusus. Okey. Semua premis mempunyai keratan rentas seragam. Kalau semua premis ni maksudnya dia secara umum lah ni, cerita dia secara umum. Semua dia tak merujuk kepada sesiapa lah ataupun gambar rajah apa Okey, semua gandaan 2 berakhir dengan digit genap. Kalau disebut semua, so kita tahu ni adalah penyataan umum lah. Okey, 15 boleh dibagi tepat dengan 3, kita tahu ni direct Okey, khusus. So kita bincang D je lah. Okey, cikgu sambung terusnya. Okey, penakkulan logik bab 3 ni hasil daripada rangsangan minda dekat atas tadi didapati bahawa penyataan khusus, okey, penyataan khas merujuk sesuatu kes tertentu. Okey, manakala kalau penyataan umum, penyataan yang menerangkan semua ataupun sesuatu konsep secara menyeluruh lah, umum. Okey, terdapat 2 jenis hujah, iaitu hujah deduktif, hujah induktif. Okey, cuba justifikasikan hujah
induktif dan hujah deduktif melalui rangsangan minda yang seterusnya. So kat sini kita ada aktiviti rangsangan minda lah kat sini. So okey, cikgu tak discuss kat sini Okey, cikgu pergi terus kepada hujah lah. Hujah ada dua hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, deduktif tadi cikgu cerita kita menggunakan apa tadi? DUK. Apa maksud DUK? Deduktif. Okey, deduktif proses kesimpulan khusus yang dibina berdasarkan premis umum. So umum kepada khusus Kalau induktif I, K, U. Kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Maksudnya khusus kepada umum lah. Okey, kita tengok contoh. Okey, tentukan sama ada hujah berikut adalah hujah deduktif dan hujah induktif. Ni contoh dalam textbook Okey, kita tengok semua sudut tirus kurang daripada 90. Okey, ni kita tahu kalau semua sudut tirus kurang daripada 90, ni premis 1 lah. Premis 1. So kalau disebut semua ni umum lah ni. Kalau sudut PQR ialah sudut tirus, ni penyataan khusus. Jadi kesimpulan dia, sudut PQR adalah kurang daripada 90. So kalau kat sini disebut umum, so kita tahu disebut semua ni umum umum. Kalau macam ni PQR adalah sudut tirus, ni direct lah. Okey, umum kepada khusus. So dekat sini kita tahu formula tadi DUK. So kita tahu jawapan yang pertama adalah deduktif. So kita tengok kesimpulan dia Kesimpulan, so dia hujah deduktif. Okey, settle yang pertama. Contoh yang kedua. Okey, kita bincang dua contoh Semua wakil pertandingan Sudoku ialah ahli persatuan matematik. Kita tahulah bila dia guna perkataan semua ni penyataan yang umum. Okey, Jamal ialah wakil pertandingan Sudoku. Okey, yang ni adalah khusus. So umum kepada khusus. So DUK lah. DUK kita tahu deduktif. Okey, so settle yang kedua. Mudah Okey, kita pergi praktis kendiri 3.2. Okey, praktis kendiri kita bincang 3 soalan. Okey. Okey, ni exercise kita exercise kita. Cikgu nak bincang 3. Okey, tentukan sama ada hujah berikut deduktif atau hujah induktif. Okey, so dekat soalan yang pertama tu kita tulislah soalan pertama tu premis 1. Pelajar biasakan tulis sini premis 1. Kita ada apa? Semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. Faktor bagi 12. So ni adalah penyataan umum. Kenapa umum? Sebab dia semua, dia ada perkataan semua kat situ. So kesimpulan dia, maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12.
So kita tahu yang ni umum, yang kedua ni dia dah listkan. Ni khusus Ni umum, ni khusus. So kita tahu UK. So do lah. Deduktif. Boleh pelajar di UK kat sini di UK. Okey, so untuk yang kedua. Soalan yang kedua. So kaedah yang sama jugalah. Okey, kita buat 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. So premis yang pertama lah ni. Premis 1. So kita ada 5 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. Ni indices So dekat sini kesimpulan dia, kesimpulan 5 kuasa M darab 5 kuasa N sama dengan 5M tambah N. So ni kesimpulan. Yang ni kita tahu kat sini ni adalah khusus. Okey, statement yang kedua. Ni semua ni khusus 5, 1, 2, 3. Ni khusus, ni kesimpulan. So khusus kepada umum. Kita ada IKU. Okey. So khusus kepada umum. So jawapan kat sini induktif. Induktif boleh? So kita semak sikit jawapan dia. Okey, so soalan 1, soalan 2. So settle betul Dekat sini deduktif, dekat sini induktif. Okey, so settle untuk exercise praktis kendiri 3.2. Okey, seterusnya kita masuk kepada hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk berikut. So 3 bentuk berikut Kita ada bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama semua A ialah B, premis kedua C ialah A, kesimpulan C ialah B. Okey, kalau bentuk yang kedua, jika P maka Q. Ada perkataan jika dekat sini Jadi kalau P tu benar, Q tu pun benar. Kalau bentuk yang ketiga, kita ada jika P maka Q. Kalau keluar perkataan bukan dekat depan ni, so bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. So semua hujah deduktif dikatakan munasabah. Munasabah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. Okey, kita bincang satu Premis 1 ni semua pelakon. Okey, pelakon ni kita andaikan dia A lah. Pandai menari. So menari ni kita andaikan B. So dekat sini kita ada semua A ialah B. So Jasmine ni C. Pelakon tadi kita A. So C ialah A. Nampak sama kan? C ialah A. Kita merujuk pada ke atas. Jadi kat sini C ialah B. So dia mengikut bentuk yang pertama. Jadi hujah tu adalah sah. Walaupun kita tahu bahawa premis 1 adalah palsu. Okey, bukan semua pelakon lah pandai menari Okey, tetapi hujah ini masih sah kerana hujah memenuhi bentuk yang pertama. So pelajar kena ingatlah bentuk dia. Bentuk yang pertama macam ni, bentuk yang kedua. Okey. Bentuk yang ketiga ada perkataan bukan dekat situ. Okey so seterusnya kita sambunglah. Kita sambung hasil daripada rangsangan minda dekat atas. Hujah di atas tidak sah. Hujah di atas tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk deduktif yang sah. So dekat tadi, dekat sini cikgu cerita tadi pelakon A menari B.
So sepatutnya kat sini C ialah A, kat bawah C ialah B. Sepatutnya okay, kita tengok Jasmine ni adalah C. Nampak kan Jasmine kan? Jasmine C, menari B. C ialah B, sepatutnya C ialah A. So statement ni dah tak betul ni, dah terbalik. Ni C ialah A, ni pun salah juga. Jadi hujah di atas ni tidak sah lah, kerana tidak memenuhi bentuk deduktif yang sah. Maka premis yang benar tidak menjamin kesahan suatu hujah. Apa dia kesahan tu? Kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut. Okey, bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. So sekarang ni untuk hujah ni pelajar kena hafal ni lah 3 bentuk ni. Okey, rasanya itu saja dulu untuk kali ni. So next lesson cikgu akan tunjuk contoh 17 ni lah. Okey, kita bagi justifikasi kalau hujah tu sah dan munasabah. Mesti ada reason dia lah. Mesti ada reason. So rasanya itu saja. Pelajar boleh cuba buat exercise 3.2 B. Okey, tak faham boleh komen lah dekat bawah video cikgu tu dan cikgu akan cuba terangkan. Okey, sekian, terima kasih.